Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memanjangkan usia kita sehingga saat ini, dan pastinya saat ini kita teruskan lagi dengan perjuangan hidup masing-masing. Dan pagi ini ramai yang berjuang untuk mengejutkan anak-anak untuk ke sekolah dan berjuang untuk pergi kerja pada hari ini setelah kita bercuti selama 2 hari. Jadi mood pada Isnin ni adalah lonely sikit, lemah sikit, gemalai sikit sebab cuti, dan perlu bangkit daripada cuti dan meneruskan kehidupan kita. Ada yang meneruskan kehidupan pagi ini dengan penuh semangat sebab dah bersedia untuk melalui kehidupan satu hari lagi, dan ada yang bersemangat sebab pengalaman melepasi satu ujian demi ujian, terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan pada pagi ini. Ada yang meneruskan pagi ini dengan penuh lonely sebab rasa tidak bersemangat, tidak bersedia dan takut dengan kemungkinan yang berhadapan, yang akan dihadapan nanti. Kemungkinan itulah yang melemahkan kita sebenarnya, takut. Namun begitu, takut membuatkan kita lebih bersedia, dan takut membuat kita lebih bersedia maknanya kita lebih study, lebih bersedia untuk menghadapinya. Maknanya kita buat persiapan awal sebelum kita menghadapi hari ini yang kita takutkan ini. Dan kemudian ada pesanan daripada orang dulu, kalau takut nak menghadapi hari ini, lalui dulu. Kita hadap dulu bagaimana ketakutan itu berlaku ataupun kemungkinan yang kita tidak mahu itu berlaku. Kita hadap dulu, barulah kita hadapi dengan jalan-jalan yang berbeza, dengan jalan yang berstrategi, jalan yang mantap untuk kita lalui dia. InsyaAllah di sana kita lepasinya hari ini yang kita takutkan itu, InsyaAllah kita mampu bangkit dan kita lebih yakin untuk menghadapi kemungkinan ketakutan yang akan datang. InsyaAllah lalui dulu dan kita rasanya bagaimana sakit dia, dan InsyaAllah kita mampu hadapinya setelah kita lalui dia, InsyaAllah. Jadi apapun keadaan kita hari ini, InsyaAllah semua mampu melalui hari-hari yang mendatang dengan lebih yakin dan dengan lebih bergaya, InsyaAllah. Dan ini hanya satu pengalaman kepada kita, InsyaAllah. Jadi pagi ini saya teruskan dulu dengan majlis zikir. InsyaAllah sahabat-sahabat yang merindui ustazah nanti, InsyaAllah ustazah akan muncul untuk bersama dengan semua, InsyaAllah, menyambung siri kuliah Riyadhus Salihin, InsyaAllah. Dan kita mulakan majlis zikir pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, diikuti dengan Asmaul Husna, kemudian 10 ayat pertama surah, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, Asmaul Husna, zikir rahmat dan selawat, insya-Allah. Jika sempat kita akan membacakan doa-doa daripada buku himpunan doa ni, insya-Allah Al-Maqsurat. Kemudian kita akan bersama dengan ustazah untuk menyambung siri kuliah Riyadhus Salihin, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Kita teruskan majlis zikir kita dengan ulumul kitab dengan Asmaul Husna.
InsyaAllah sahabat-sahabat semua, Ustazah akan muncul sebentar nanti dan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah ramai yang menunggu Ustazah sebenarnya, dan saya cuma melengkapkan majlis sedikit saja insyaAllah. Sebagaimana semua tahu, kelebihan yang banyak untuk barang siapa yang menghafal dan beramal dengan Asma'ul Husna. Begitu juga barang siapa yang beramal dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, insyaAllah. Semua dah tahu melalui kuliah yang diterangkan, yang diceramahkan oleh Ustazah. InsyaAllah semua dah faham, semua dah tahu kenapa kita beramal dengan amalan majlis zikir ni, insyaAllah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Muttakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidu Rafi'ul Mu'idul Rafi'ul Muzilul Al-Khafidu Rafi'ul Muzil Mu'izul Mu'id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai kita bacakan Asma'ul Husna, insyaAllah moga-moga Allah terima kita punya amalan kita. Sekarang kita teruskan dengan selawat 10 kali dan kita teruskan dengan zikir rahmat, insyaAllah. Nanti saya akan ceritakan sedikit tentang zikir rahmat. Mungkin ada yang pertama kali mengikuti kuliah pada pagi ini, dan insyaAllah moga-moga yang telah beramal dengan zikir rahmat ini terus istiqamah. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan, Allah beri kelebihan, sebagaimana yang kita selalu sebut dalam hadis Nabi. Nanti kita akan terangkan sedikit mengapa kita beramal dengan zikir rahmat, insyaAllah. Dan kita selawat 10 kali, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah. Pastinya sebutan kita selawat pada Nabi ni ada sebabnya, ada kelebihannya, insya-Allah. Sebabnya sebagai tanda ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanannya dan juga kasih sayangnya, masya-Allah. Barang siapa yang faham dan rasa tentang perkataan rindu, tentang rindu ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang lebih faham mengapa dia berselawat lah. Dan dia lebih istiqamah dalam selawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah-kisah teladan yang kita baca dalam kisah-kisah sirah, dan juga melalui hadis Nabi tentang personality Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup-cukup hebat dan cukup-cukup dikenali ramai sehingga orang Islam pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. InsyaAllah kita teruskan dengan zikir rahmat sebanyak 10 kali pagi ini, dan harapannya semoga sahabat semua lengkapkan 100 kali. Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana Raini Rox telah pun tulis tentang kelebihan-kelebihan dia.
Sahabat di TikTok telah tuliskan, sahabat di muka buku pun ada tuliskan tentang kelebihan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Miliknya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Dan dalam satu hadis yang lain disebutkan membebaskan seorang hamba seumpama membebaskan anggota badannya daripada api neraka Allah, seterusnya membebaskan dirinya daripada api neraka Allah. Bayangkan membebaskan 10 orang hamba, bagaimana Allah nak beri ganjaran cukup hebat kepada kita melalui zikir ini. Kemudian diberikan 100 kebaikan dan dijauhkan 100 keburukan. Kebaikan-kebaikan Allah ni memang kita tidak boleh tahu bagaimana Allah nak memberikan kebaikan pada kita, dan dengan jumlah yang 100 itu terlalu banyak bagi kita sebenarnya, terlalu banyak, tidak terhitung. Begitu kasih dan sayangnya Allah kepada kita, dan dijauhkan dengan 100 keburukan pun kita tidak tahu bagaimana Allah menjauhkan keburukan daripada kita. Namun begitu ia tetap berlaku. Cuma yakin dan percayalah yang Allah memberikan kita ganjaran yang terlalu banyak dan menjauhkan keburukan terlalu banyak, insya-Allah, dengan amalan zikir ini. Kemudian diberikan perlindungan daripada gangguan syaitan. Kemudian tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seorang yang mendapat mengamalkan lebih banyak zikir ini, insya-Allah. Kita beramal dengan zikir ini. Ini adalah kelebihannya lah. Hadis Bukhari. Dan insya-Allah yang beramal tu terus beramal, jangan putus asa, insya-Allah. Yang beramal sebenarnya masing-masing telah pun berkongsi sebelum ini bagaimana kesan dalaman kepada mereka dari sudut keyakinan, dari sudut perubahan diri masing-masing, dari sudut kebergantungan kepada manusia yang bertukar kepada kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Sebab Allah kata tadi dalam hadis tadi, lahul mulk, bagi Allah lah segala pemerintahan. Allah nak buat apa pun kita terima dan kita melalui apa yang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menerima takdir dengan redha. Sebagaimana dalam ni kita akan bacakan nanti kelebihan orang yang redha, kan? Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Insya-Allah kita amalkan zikir-zikir ini, doa-doa ini sebagai amalan kita, insya-Allah. Dan moga-moga kelebihan yang Allah janjikan itu kita dapat, dan terlalu banyak bagi mereka yang mengamalkannya kelebihan itu, insya-Allah. Rasa dulu, buat dulu, kemudian barulah rasa, baru timbul rasa percaya ada kelebihan, baru dia yakin tentang kelebihan-kelebihan zikir, insya-Allah. Kalau tak rasa pun, insya-Allah yakinlah suatu hari nanti kita akan diperlihatkan dengan amalan kita ini di akhirat kelak, insya-Allah. Yakinlah insya-Allah akan ada kelebihan-kelebihan yang mungkin ia memberatkan timbangan amalan kita, memberatkan mizan kita. Kita baru terkejut, kan ada kisah bagaimana orang yang melakukan amal sedikit tetapi dia melihat ganjaran pahalanya, dia terkejut dengan amalan yang buat walaupun sedikit. InsyaAllah ditambah dengan zikir lain lagi, dengan selawat, dengan baca Quran, dengan sedekah dan sebagainya, insyaAllah. Harapan, terlalu besar harapan saya dan semua untuk setiap orang mengamalkan zikir ini, insyaAllah. Kita mulakan pagi ini dengan 10 kali zikir rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan dengan Al-Maqsurat, himpunan doa-doa yang melalui amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita cuba berdoa pagi ini dengan amalan Maqsurat. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada satu hadis berkaitan dengan ayat-ayat tertentu, dan insya-Allah kita akan teruskan bacaan ini sebab Ustazah dah banyak ulas, dah banyak terangkan mengenai kelebihan-kelebihan membacakan ayat kursi, kelebihan-kelebihan baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis 3 kali, ada kelebihan masing-masing insya-Allah. Dan kita teruskan dengan himpunan ini, dan Ustazah akan muncul bersama dengan semua insya-Allah. Bagi mereka nak jumpa Ustazah, rumah terbuka, bukan rumah terbuka kami, rumah terbuka ladang ternak. Ladang ternak saya share sikit lah, sebab kalau nak jumpa Ustazah ni di majlis rumah terbuka hari raya, ni lewat sangat lah hari raya ni, 27 Mei di ladang ternak Ummah Sungai Yu, Kuala Selangor insya-Allah. So, siapa nak jumpa Ustazah boleh jumpa kat sana. Selain daripada ceramah-ceramah Ustazah di sekitar KL, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, bermula Selasa esok bermula kuliah Ustazah di beberapa tempat lah. Dah menerima jemputan selepas raya. Ini untuk yang dekat-dekat dengan Kuala Selangor. Dekat Selangor, KL boleh datang, Seremban boleh datang, Melaka boleh datang, Perak, Kedah semua boleh datang 27 hari bulan insya-Allah. Jumpa kami di sana daripada pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang. Macam kita buat tahun lepas insya-Allah. Boleh datang. Ini ladang ternak. Sebenarnya untuk mengiklankan korban lah. Kami buat korban. Tim ni ladang ternak semua menawarkan korban setiap tahun insya-Allah. Dan sebenarnya tujuan adalah untuk memperlihatkan bagaimana infak orang ramai kepada pembangunan ladang tersebut. Walaupun 4 ekar, walaupun nampak kecil kawasannya, alhamdulillah dibuktikan boleh buat dengan jumlah lembu melebihi hampir 1000 ekor lembu, dan kambing melebihi 500 ekor boleh buat insya-Allah. Kita cuba buktikan, dan alhamdulillah tuan-tuan, puan boleh lihat bagaimana infak semua ke arah pembangunan ladang tersebut, dan alhamdulillah tempat untuk penyembelihan semua sudah hampir siap. Jadi itulah usaha untuk kita memperkasakanlah pembangunan ladang ternak yang boleh diusahakan kita sendiri, insya-Allah membantu ramai asnaf dan mualaf. Kita bagi bantuan kepada asnaf insya-Allah. Tersasul selalu kan. Tak apa insya-Allah. Moga Allah betulkan lidah ni insya-Allah. Alhamdulillah dah cukup rehat, alhamdulillah. Kami baru balik daripada Turki hari tu kan. Alhamdulillah, nantilah Ustazah cerita sekali lagi bagaimana keadaan di sana. Masya-Allah. Meruntun jiwa. Nanti kita akan kongsikan selepas Al-Maqsurat kalau sempat. Okey, insya-Allah Ustazah akan muncul selepas ini untuk bersama dengan semua dalam kuliah Riyadhus Salihin. InsyaAllah kita mulakan majlis zikir kita dengan Al-Maqsurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, Ustazah dah muncul. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني daripada awal tadi tu. Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan, kami akan dikembalikan. Kami terjaga di pagi hari ini, Ya Allah, dalam fitrah Islam dan dalam kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam milah ajaran bapa kami Ibrahim yang lurus, sedang dia bukan orang yang musyrik. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr, fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr, fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dah ku terjaga pada pagi hari ini dalam nikmat-Mu, Ya Allah, dalam afiat iaitu keselamatan daripada segala mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, nikmat yang dah ku terima pada pagi ini atau yang telah diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, maka semuanya hanyalah daripada-Mu, Ya Allah. Tiada sekutu bagimu, bagimulah segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan kekuasaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, dah ku redha bahawasanya Allah itu Tuhanku, dan Islam itu sebagai agamaku dan cara hidupku, dan Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasulku. Subhanallah wa hamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang dengan namanya maka terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada cengkaman hutang dan juga penindasan orang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku ya Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kekafiran dan juga kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Dikau adalah Tuhan kami ya Allah. Tiada Tuhan selainmu ya Allah. Engkau yang menciptakan dan kami hamba-Mu, dan kami berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan kami laksanakan dengan segala kemampuan kami, dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah kami lakukan. Dan kami mengakui dengan sebenar-benarnya nikmat-Mu kepada kami, dan kami mengakui dosa-dosa. Maka ampunilah kami ya Allah, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali-Mu ya Allah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, yang tiada Tuhan selainmu, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci-Mu ya Allah, dan segala puji bagimu. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain-Mu ya Allah, dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amrika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk waradallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sesudah kita membacakan Al-Fatihah diikuti dengan Asmaul Husna, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, zikir rahmat, selawat, dan akhirnya kita tutup majlis zikir kita dengan Al-Maqsurat, himpunan doa-doa. Kalau kita boleh lihat dalam buku ini, dia banyak ceritakan tentang dalil-dalil kenapa kita bacakan ini, dan semuanya bersumberkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, dan insya-Allah kita boleh jadikan amalan dalam kehidupan kita. Banyak doa-doa yang bagus-bagus untuk diamalkan, insya-Allah. Dan antara doa yang bagus adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berlindung daripada kemalasan, dan kita berlindung daripada rasa sedih dan gelisah. Kita berlindung, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan sifat pengecut dan bakhil. Kita juga berlindung kepada Allah daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Nabi pun menganjurkan doa ini dibacakan seandainya kita banyak hutang, dan kita boleh bacakan sentiasa doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Insyaallah jadikan amalan kita seharian. Jadi Ustazah macam tak sihat je ni. Ya, macam masih kurang stabil, tapi insya-Allah kita sama-sama ya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung para nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, syukur sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi. Kita masih lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi menjadi hamba kepada Ilahi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi memiliki nikmat yang teragung, iaitu Islam, iman dan juga sifat ihsan. Ihsan ni adalah sifat kebaikan, sifat-sifat baik. Antara apa yang kita masih miliki sifat baik pada saat ini, selain daripada yang tidak disebutkan, apabila kita mewakafkan diri, kita gunakan masa kita, tenaga kita untuk hadir di majlis ilmu, itu adalah salah satu sifat ihsan, sifat baik dan berbuat baik, dan sifat merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Kalau ihsan ni dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, bila ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, famal ihsan, apakah itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang bermaksud ihsan itu adalah engkau merasakan bahawasanya engkau melihat Allah. Saat kamu melakukan satu kebaikan ataupun saat kamu melakukan ibadah, kamu merasakan bahawa kamu melihat Allah. Dan sesungguhnya keadaan itu kamu tidak akan mampu. Maka kamu membayangkan bahawa Allah melihat kamu. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian,
apabila kita merasakan bahawa Allah melihat kita, Allah nampak, Allah tengok, Allah perhati, Allah menilai kita, pertama kita akan rasa selalu nak buat baik. Selalu nak buat baik. Dan kita akan tertanya, apa pandangan Allah? Apa yang aku buat ni? Kita selalu macam nak pandangan Allah, nak perhatian Allah, nak attention Allah. Lepas tu apa yang kita buat, kita rasa macam Allah sedang tengok kita, kan? Allah menilai kita. Kita nak persembahkan apa kita buat kepada Allah. Banyak perkara sebenarnya kan, Cik. Kalau nak bahas dari segi hukum, contohlah pasal isu kumpulan band rock terkenal ni, kan, main sejuk. Ya, main sejuk. Betul. Coldplay. Okey. Sebab isu ni dah semua maklum lah tentang band rock ni, kan, yang memang terkenal dah berapa tahun dah? 30 tahun. 20 tahun, 30 tahun. Oh, lama je. Dah lama Ya? Are you sure? Dah lama. 30, tapi orang dia nampak 25 lebih kurang. Ya. Oh, subhanallah, lamanya. Maksud daripada muda. Ramai ni follower ni. Sebab nampak muda lagi. 50 lebih. 50, hampir 50. Oh, umur tu. Masya-Allah. Sebenarnya saya bukan nak kupas perkara ni panjang lebar. Saya memang ada niat nak kupas perkara ni panjang lebar, tapi bukan pagi ni. Memang kau nak jelaskan dari sudut hukum dan sebagainya, kita akan jelaskan semula kenapa berasas ketidaktuduhan terhadap mereka, berasas tidak untuk pilih boikot, berasas atau tidak, semua tu kita sebenarnya sedang siapkan tulisan dan kita akan jawab secara ilmiah. Cuma bila kita belajar sifat ihsan, kita akan tertanya, agak-agak Allah redha tak kalau kita beli tiket tu? Sekarang tiket dah sold out dah. Kedua, Allah redha tak, Allah suka tak kita berada dalam majlis seperti itu? Cukup kalau kita tanya soalan tu pada diri kita, Allah suka tak kalau kita hadir majlis tu? Memanglah kalau kita kata, mana boleh buat perbandingan Ustazah, hadir majlis mana lagi baik, hadir konsert ke hadir majlis ilmu? Betul, tak boleh buat perbandingan. Sebab dia kata majlis ilmu is majlis ilmu, konsert pula adalah untuk hiburan. Kedua-duanya keperluan. Betul, kedua-duanya keperluan. Okeylah, kita tak buat perbandingan di antara majlis ilmu ke, majlis zikir ke, ataupun perhimpunan-perhimpunan yang baik dengan program hiburan. Kita tak buat perbandingan. Cuma cukup kalau kita bertanya pada diri kita, Allah redha ke tidak? Allah suka ke tidak aku berada di majlis seperti itu? Subhanallah. Itulah sifat ihsan yang mula hilang dalam diri kita, sahabat-sahabat. Saya pernah pergi ke sebuah negara yang cakap Melayu juga, tapi bukan Malaysia. Luar. Luar tu, nak sebut luar tu, mungkin Singapura, mungkin Brunei, mungkin Indonesia. Maksudnya cakap Melayu juga, orang ni cakap Melayu juga, orang Melayu juga, tapi bukan orang Malaysia. Lepas tu, antara 3 negara tu lah, sebab kita tak nak dah sebut nama negara. Lepas tu ada beberapa orang remaja datang jumpa. Lepas tu dia pun kata, Ustazah, dia peluk, remaja ni umur belasan ke awal 20-an macam tu lah, Encik. Dia datang peluk, lepas tu dia kata, Ustazah, terima kasih sangat, terima kasih. Sebab biasa yang peluk sungguh-sungguh dan ucap terima kasih adalah orang dewasa lah, wanita dewasa ataupun wanita yang dah tua. Tapi ni remaja kan, bersungguh-sungguh. Mereka dalam 2-3 orang begitu. Lepas tu dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustazah berikan kami kesedaran berkenaan dengan konsert. Ustazah beri kesedaran tentang konsert. Sebenarnya kami sudah beli tiket konsert, yang mana konsert itu diadakan di Malaysia. Sebab kumpulan ni tak pergi ke negara dia, bahkan tidak dibenarkan. Jadi mereka ni beli tiket konsert tu
akan naik flight dan hadir di Malaysia. Tapi ada satu perkongsian Ustazah berkenaan dengan konsert tersebut, bagaimana sekian-sekian, dia telah membuka hati kami untuk berfikir kembali dan kami buat keputusan tak hadir ketika itu. Dia kata, Ustazah, untuk melepaskan apa yang kita tidak suka, untuk dapat sukanya Allah, dia memberi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin berbeza orang yang belum beli tiket, belum beli flight tiket, beza. Tapi mereka ni dah beli dah. Dah beli tiket konsert, dah beli tiket flight. Tapi mereka sanggup untuk batalkan. Dan dia kata, Ustazah, kemanisan dan nikmat itu jauh lebih nikmat daripada kami hadir. Dan kami merasai kesan-kesannya selepas itu. Subhanallah, kesan-kesannya selepas itu. Dia pegang tangan, dia kata, thank you very much Ustazah. Thank you. Dan kami usaha juga untuk ajak kawan-kawan kami yang lain supaya tak pergi sama. Ya, kita kalau nak bicarakan apa betul ke haram, apa hukum haram sekian-sekian. Itu yang saya sebutkan tadi. Cukup kalau kita bertanya pada diri, Allah suka tak apa yang kita buat ni? Allah redha ke tidak? Saya bukan kata kami ni tak berhibur langsung. Kita ada hiburan kita. Ada waktunya kita layan juga movie. Ada waktunya kita layan YouTube yang ada unsur-unsur hiburan. Kita pun gelak sama-sama. Tapi cukuplah. Cukuplah hiburan tu sesama kita yang tahu. Maksudnya sejauh mana kita lalai ataupun kita terlebih ataupun cukup rasa kita yang tahu. Untuk melangkah lebih daripada itu, untuk berkumpul di satu majlis yang mana kita tahu sebahagian besarnya manusia akan lalai, akan bercampur, akan melompat, akan melakukan kemungkaran. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita berada di satu majlis yang secara zahirnya, satu program yang secara zahirnya akan berkumpulnya mereka yang melakukan kemungkaran. Begitulah tuan-puan sekalian. Jadi bila kita belajar bab tasawuf, kita akan mula tertanya-tanya. Tasawuf ni adalah akhlak hati. Kita akan mula tertanya-tanya berkenaan dengan apa pandangan Allah. Allah suka tak apa yang aku buat ni? Allah redha tak? Allah dah beri kepada diriku segala apa yang aku suka. Apa yang aku usahakan, Allah beri keberhasilan. Apa yang aku perlu, Allah berikan tanpa kita tahu apa yang kita perlu. Apa yang kita mahu, dulu kita mahu sekian-sekian masa remaja. Allah dah berilah. Kalau kita fikir-fikir balik. Impian dulu masa kecil, masa remaja, Allah dah berilah kalau kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, tentang bab konsert. Ini konsert ialah yang akan berlaku bulan 11 dan kita tahu bila pintu konsert ini dibuka, maka akan Malaysia akan menjadi sebuah negara yang menjadi tumpuan artis-artis ternama lah. Lagi-lagi bila rekod, saya baca ada satu kenyataan bagi band rock ni, dia kata ini adalah rekod yang terbaik setakat ini, yang mana tiketnya terjual dalam tempoh yang sangat sekejap dan juga dinantikan oleh lebih 400,000 dalam waktu yang sama berusaha untuk dapatkan tiket. Dan harga tiket sangat mahal dan mereka sendiri terkejut dengan sebuah negara yang kecil, dengan sebuah negara yang orang lebih kenal mungkin Singapura, mungkin kenal Indonesia sekian-sekian. Malaysia ni biasa jadi tempat transit tapi dikenali juga. Mereka terkejut. Jadi subhanallah, wallahu alam, tinggal peranan ibu bapa pula lah untuk menjelaskan kepada anak-anak. Sebenarnya kita tahu dunia ini tak ada apa pun. Kalau istilah rugilah dah beli, ruginya dah beli, takkan ni, jangan membazir. Sebenarnya dalam bab perkara yang berkaitan yang tidak disukai oleh Allah, tidak ada istilah membazir. Tidak ada istilah membazir. Tidak ada. Contoh kan, ada wanita kata, Ustazah, saya nak hijrah. Tapi macam mana tudung-tudung saya yang lama yang singkat-singkat, yang lilit leher je, yang nampak dada, kau saya tak pakai, membazir lah kan. Saya kata, dalam bab ketaatan kepada Allah, tidak ada istilah membazir. Habis tu tudung tu, berilah pada kanak-kanak.
Tudung tu jadi sesuai untuk kanak-kanak. Masya Allah, saya selalu terima je ada orang bagi tudung comel-comel mahal-mahal, tudung yang ratus-ratus tu. Jadi anak kecil saya bolehlah pakai. Jadi kita boleh bagilah tudung tu pada kanak-kanak yang belum balik. So biarlah dia orang bergaya. Lagipun sesuai je kalau tudung tu untuk kanak-kanak. Sebab dia tanya saya, kalau saya tak nak membazir, saya bagi kepada wanita lain. Saya kata boleh bagi pada wanita yang belum bertudung. Mungkin dengan cara tu mereka boleh berjinak-jinak pakai tudung. Begitulah. Kata macam mana kalau saya bakar, Ustazah? Saya bakar sebab saya tak nak lah nanti saya dapat sama-sama kalau orang tak tutup aurat sempurna. Saya kata itu mengikut pilihan. InsyaAllah walaupun dilupuskan, ia tidak termasuk membazir. Sebab apa? Sebab puan dah pakai kan? Puan dah pun mengambil manfaat. Puan bukan beli langsung tak pakai, buat koleksi je. Puan dah pakai kan? Kata, ya saya dah pakai. Jadi selama ni puan dah pun mendapat manfaat daripada tudung tu. Jadi kalau nak dilupuskan, kira dah sampai masa dilupuskan. Begitu saja. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Cik ada apa-apa nak tambah? Hiburan tu pun betul lah apa yang Ustazah sebut tu. Kita pun perlu berhibur. Ada hiburan cara masing-masing, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi dalam soal ni memang dia satu isu jugalah sebab latar belakang kumpulan tu sekarang pun jadi isu sebenarnya, dan itu yang kita takutkan. Lebih lagi ni peranan Ustazah pula saya lihat itu satulah. Memang betul begitu, kita kena sentiasa berpesan-pesan kepada perkara-perkara kebenaran, sebab melalui surah Al-Ansur mendalam maksud dia. Bila kita baca kalam Allah ni dan kita faham betul-betul mendalam tafsiran dia, sebab Allah kata wal asr, demi masa ni bukan kita rujuk pada besar tu satu hari, satu tahun, tapi kita lihat secara kecil-kecilnya. 1 jam besar lagi, 1 saat Allah kata apa dalam setiap detik tu? Allah kata innal insana lafil khusr, maksudnya setiap orang ni, kita ni berada dalam kerugian, melainkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maksudnya orang yang beriman ni tak akan rugi selama setiap detik dia tak akan rugi orang beriman dan beramal soleh. Beriman ni kalau kita ikut rukun iman ni ada 6. Yakin dan percaya pada Allah, yakin kepada hari akhirat, yakin kepada malaikat, yakin kepada qada dan qadar, yakin kepada malaikat. Jadi bila kita yakin kepada hari kiamat juga, maksudnya setiap perbuatan kita pergi konsert itu pun akan dihitung. Betul. Bila yakin pada Allah, kita kena ikut apa yang Allah suruh. Allah tak suruh. Adakah Allah suruh ni terlibat sama dalam konsert yang menyokong kumpulan-kumpulan yang bertentangan dia punya norma ni? Kemudian adakah Rasulullah ajar semua? Kalau dia yakin lah, benar-benar meyakini rukun iman. Sebab kita tak akan rugi kalau kita beriman. Kita tak akan rugi kita kalau beramal soleh. Kita tak akan rugi macam yang Ustaz buat ni, berpesan-pesanan perkara kebaikan dan sentiasa berpesan-pesanan kepada kesabaran. Bila pesan ni mesti ada ujian dia, mesti ada perkara-perkara yang tidak disukai oleh orang lah. Bila kita pesan-pesan kepada kebenaran, mesti ada cabaran dia. Itu secara ringkas lah. Kalau mendalam ni saya kupas ni mungkin 2 jam. Tapi nak cakapnya adalah kita kena muhasabah diri kita. Adakah tindakan kita tu merugikan diri kita ataupun menguntungkan diri kita setiap saat yang kita lalui setiap hari ni. Sebab demi masa kita semua dalam kerugian. Hari ni, saat ini ada orang yang ambil manfaat dengan ceramah-ceramah. Alhamdulillah, satu langkah lah. Ada orang berzikir setiap saat, ada yang buat kerja ni buatnya. Tapi dalam masa sama ramai yang lalai dan jauh dengan manfaat master itu sendiri. Jadi mereka dalam kerugian lah. Wallahualam. Masya Allah. Ya, terima kasih Encik Suami. Barakallah, Allahu Akbar. Benar sekali. Sahabat-sahabat mata Allah sekalian, macam ni perbincangan kita ni dah lama tak live ni. Lepas tu agak serius kan permulaannya. Saya pula nampak macam kenapa lah tu. Sebenarnya saya tak tahu kenapa kali ni saya punya jet lag tu lambat sikit nak pulih. Biasa kalau saya masih lagi hampir setiap malam saya dapat tidur pukul 3 baru dapat tidur. Sebab memanglah masa di Turki dan juga di Mekah Madinah sama waktu mereka lambat 5 jam.
Jadi kalau pukul 10 malam di sana, baru pukul 3 pagi. Jadi kita pula biasa tidur sekitar pukul 10 malam. Jadi pukul 3 tu baru dapat tidur. Dah usaha dah tidur gitu gini. Biasalah jet lag baru balik kan. Jadi tu yang jadi nampak macam mengantuk ya kan. Subhanallah. Okey. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat minta Allah sekalian. Berbeza, sangat berbeza bagi orang yang bila dia lalai seorang-seorang dengan dia lalai berjemaah. Kedua, sangat beza. Bila dia melakukan satu kemungkaran, dia buat kemungkaran seorang-seorang. Dia bukan menunjuk, berbangga dan mempengaruhi orang lain untuk buat kemungkaran. Subhanallah. Saya bukan seorang yang bila tengok wanita tak tutup aurat terus teruknya, apa ni, tak. Subhanallah. Sebab saya dah jumpa ramai wanita yang tidak tutup aurat, yang belum pakai tudung dengan sempurna, tetapi amalannya, akhlaknya sangat baik. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita hanya akan bersikap tegas dengan seseorang yang melakukan kemungkaran, lalu dia mempromosikan kemungkaran, lalu dia berbangga dengan kemungkaran, dan kita melihat ramai pula penyokongnya tanpa memahami kedudukan orang yang menyokong, dapat saham sama. Lalu pelaku kemungkaran ini rasa dia tak buat mungkar, rasa dia tak buat salah sebab ramai penyokong, ramai yang support, bahkan ramai yang puji. Ramai pula yang dokong dengan produk-produknya contoh. Sebab itu ada berbeza, sangat berbeza dengan individu yang melakukan kemungkaran, yang belum taat perintah Allah dengan sebaiknya, tapi dia tidak berbangga dan dia tidak promosikan. Saya nak cerita satu kisah. Subhanallah. Dan saya harap sangat tim segera sikit buat kisah-kisah ni, sebab banyak dah cerita yang sangat bagus saya cerita, tapi tim lambat sikit potong. Dah orang lain potong dulu, orang lain buat dulu ni apa, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi satu lagi, lama dah kalau perasan di kita punya media sosial, terutamanya di FB, dah lama tak ada video pendek kan, petikan daripada ceramah pada kuliah. Dia bukan tunggu yang terkini saja. Kalau cari yang lama-lama lagi, banyak cerita-cerita saya. Hampir setiap kali saya kuliah, saya ceramah live, mesti ada kisah yang saya selit. Begitu juga caranya Nabi SAW menyampaikan dakwah, mesti ada cerita Nabi sampaikan. Nabi tak direct bagi ilmu saja, tapi Nabi selit dengan cerita. Sama bila kita baca kitab Riyadhus Shalihin ni, kita dapati banyak cerita daripada Nabi. Lagi pula Allah tunjukkan kaedah dakwah dalam melalui Al-Quran, ada banyak kisah. Ada banyak cerita di dalam Al-Quran. Sekejap Allah bagi peringatan, ada Allah bagi khabar gembira tentang syurga, lepas tu Allah beri peringatan azab, lepas tu ada kisah selang-selang kan tuan-tuan sekalian. Okey, saya nak cerita satu kisah ni, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, kisahnya subhanallah, ada seorang wanita. Okey, cik, apa dia? Ni oh, macam mana cik faham? Tak, gini, bila potong tu kan jadi macam tak comel sikit lah. Tak apa ke? Cik terasa hati tak? Suka sangat lah. Suka sangat. Tapi cik jangan lari. Macam ni lah. Cik sedih-sedih hati. Okey. Okey. Sebenarnya kita kena berhenti sebelum 8.30 lah, sebab ada lokasi lain. Ustazah, boleh ke wanita kerap pergi ziarah kubur? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Encik suami kan? Masya Allah. Tak ada masalah sebenarnya nak pergi ziarah kubur kerap. Yang penting menjaga maruah diri supaya tidak ada fitnah. Tuan-puan sekalian, kubur ni tempat kita ingat kematian, dan mereka yang pergi ke kuburan juga adalah mereka yang mengingati kematian. Agak susah untuk berlaku maksiat ataupun fitnah bila di kawasan perkuburan berbanding dengan kawasan
beli belah, kawasan-kawasan berhimpun manusia untuk makan, untuk pergi bercuti, holiday. Subhanallah. Ada 2 tempat yang selalu dikaitkan perempuan, janganlah masjid. Satu katanya, perempuan fitnah kalau pergi masjid. Subhanallah. Janganlah bermudah untuk menggunakan ayat-ayat seperti itu sampai wanita rasa sebersalah untuk solat berjemaah di masjid. Sama juga ke kuburan. Cuma ketika jenazah baru disemadikan, wanita kalau nak pergi juga, ni bukannya balu. Kalau balu, ya, itu ada perkara lain. Muka ahli keluarga, adik-beradik, duduklah di tempat yang lebih jauh. Bukan duduk dekat depan tu, kan? Yang mana para lelaki sedang melakukan urusan menggali, lepas tu menanam, lepas tu mengambu semula, kan, menanam. Ada proses-prosesnya, bagilah di hadapan dan terdekat dari lelaki. Mungkin perempuan ambil jarak yang jauh sikit, tengok daripada jauh. Dah berlalu lelaki, barulah perempuan datang. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya sekarang nak bercerita satu kisah. Seorang wanita pramugari yang saya jumpa di atas kapal penerbangan pulang daripada Masjidil Haram, Mekah, 3 hari yang lepas. Pulang pada Jumaat pagi, Sabtu, Ahad. Semalam Ahad. Ya, subhanallah, Ahad pagi kami sampai. Muslimin muslimat, ingat tak masa dekat Mekah baru ni ataupun di Madinah, saya membawakan tajuk berkenaan dengan Al-Quranul Karim, tentang Al-Quranul Karim. Walaupun saya bukan layak digelar sebagai ahli Al-Quran ataupun sahabat karib Al-Quran, sebab kita sedar akan diri kita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya sendiri sedar kekurangan diri dengan hubungan dengan Al-Quran. Maksudnya, subhanallah, ya, kita baca Al-Quran setiap hari, tapi berapa jumlah yang layak digelar sebagai ahli Al-Quran ataupun sahabat Al-Quran? Sebab kita dapati ada orang boleh baca Al-Quran sehari 1 juzuk, ada orang setengah juzuk, ada orang 1 hari 1 helai, ada orang 1 hari 1 muka. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita jumpa ada orang yang baca lebih banyak daripada itu. Saya pernah jumpa wanita yang baca 1 hari 10 juzuk Al-Quran. Setiap 3 hari dia akan khatam. Setiap 3 hari dia akan khatam. Bermaksud dia baca setiap kali solat 2 juzuk. So ada 5 kali solat 10 juzuk sehari, 3 hari khatam. Dan dia mampu melakukannya secara konsisten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi untuk melayakkan diri ni, kata sahabat Al-Quran, sahabat karib Al-Quran, sentiasa Al-Quran, Allahu Akbar. Tapi perkongsian saya di Madinah ketika itu sebenarnya menjentik hati sendiri. Dan bila hati itu terjentik, rasa macam bersalah, rasa macam aku sendiri pun kurang sangat. Bila kita bercakap, kita nak ajak orang mencintai Al-Quran, kita sendiri sedar bahawa kita kurang mencintai Al-Quran dalam perbuatan. Perkataan boleh sebut, saya cinta Al-Quran, saya sayang Al-Quran, saya sayang Al-Quran. Memang kata-kata itu senang, mudah, ringan dibandingkan dengan perbuatan, pembuktian dengan amalan. Jadi subhanallah, bila kita cakap sesuatu yang kita sebenarnya hakikatnya tidak melakukannya bersungguh-sungguh, kita rasa bersalah ketika menyebutkan. Namun apa yang saya buat adalah saya ikat rasa bersalah yang Allah bagi dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan lagi hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah, engkau berikan kami petunjuk, engkau berikan kami rasa bersalah ini ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah bagi kami ya Allah rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang maha memberi. Itu firman Allah ya. Itu doa yang mana Allah rakam di dalam Al-Quran. Kita mohon bila Allah beri kita rasa bersalah, rasa macam berdosa, rasa malu, rasa serba tak kena,
itu adalah satu ketukan hati kepada kita daripada Allah. Allah sedang mengetuk pintu hati kita. Dan kita ada perasaan nak berubah. Belum berubah, ada perasaan nak. Itu dah cukup bagus. Alhamdulillah. Maka kita terus ikat perasaan yang bagus ini dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah, petunjuk dan rasa ni. So, itulah doa penyedap hati. Maksudnya, okay, dah rasa, belum tentu mampu terus buat, tetapi minta dengan Allah, jaga rasa ni, jaga perasaan ni. Subhanallah. Maka dalam tempoh beberapa hari, 2 hari saja di Madinah, 2 hari di Mekah, kami baru balik dalam 2 hari yang lepas. Doa itu bila rasa bersalah dengan sesuatu, contohnya solat agak lambat ataupun terlepas sekian-sekian benda kebaikan, terus rasa bersalah kan, rasa bersalah, ya Allah, kenapalah boleh lalai juga di tanah suci ni sekian-sekian. Lepas tu rasa bersalah itu terus diikat dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau pesongkan lagi hati kami. Setelah engkau berikan aku rasa bersalah ni, jangan kau pesongkan. Biarlah rasa bersalah ini kekal. Dan akan ditutup dengan amalan supaya tidak melakukan perbuatan yang buat rasa bersalah. Subhanallah. Baik, dalam perjalanan pulang, subhanallah, saya nampak ada seorang pramugari perempuan, Saudi Airlines. Subhanallah, Saudi kita tahu pakaian perempuannya sebenarnya profesional. Dia pakai seluar yang longgar, baju juga longgar. Maksudnya dari segi baju semua tu, kalau kita ikutkan patuh syariah. Cuma bahagian kepala dia pakai, dia rambut tak nampak. Tapi dia pakai selendang yang menampakkan leher. Ada leher sikit, nampak leher. Selendang nampak leher, tapi rambut semua kemas. Yang lain semua kemas. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, itu pramugari dia pakai. Lepas tu, okey, bila nampak dia, sebab dia datang tanya, okey, nak apa semua kan. Lepas tu, saya pun saya suka tengok dia daripada awal lagi. Sebab wajahnya tu tenang. Lepas tu dia punya energi dia tu, bukan saya pandai kaji energi orang, tak. Maksudnya dia punya ceria, dia punya tenang, dan dia punya gerak-geri dia tu kemas, firm. Okey. Firm, faham tak? Kita tahu. Bila seseorang itu dia mempunyai peribadi yang firm, jiwa yang firm, fikiran yang firm. Firm ni maksudnya stabil, kuat, mantap. Kita sebut mantap lah. Lepas tu, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pula, yelah, mungkin faktor sekian-sekian, keraklah pula pergi toilet. Kejap nak pergi toilet. Okey, lepas tu ni, kejap nak pergi toilet. Hampir setiap kali saya nak pergi ke tandas, saya akan nampak pramugari ini akan baca Al-Quran. Okey, lepas tu saya keluar. Lepas tu bila saya pergi lagi, tak lama saya pergi lagi, dia baca Quran lagi. Subhanallah. Lepas tu, ada lagi urusan saya nak tanya tentang bab waktu solat. Sebab ada 2 waktu solat. Sebab masa tu bertolak 10 pagi. So, ada waktu solat Zuhur dan Asar. Kita naik je, kita tahu kita akan melepasi waktu, garis waktu yang mana kita kena bersegera supaya kita tidak terlepas untuk solat jamak Zuhur dengan Asar. So, bila saya nak pergi tanya kapten, memang kita tak boleh tanya kapten depan, tapi biasa kita akan tanya pramugari ataupun pramugara tentang waktu solat. Sebab, dan mereka akan tanya kapten sebab kapten paling tahu waktu yang tepat. Jadi, so untuk kita tanya kapten direct, tak boleh lah kita gunakan pramugari. Bila saya nak pergi tanya, tengok dia dengar Al-Quran. Subhanallah, pada waktu yang dia telah selesai menjalankan tugas, dia dengar Al-Quran. Kemudian akhirnya saya tanya, in English lah, saya tanya, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu saya tanya, apa yang kamu baca? Apa yang awak baca? Lepas tu dia pun tunjuk, dia pun kata, saya baca, maksud saya tanya ayu surah, kan? Taqra'ina Al-Quran. Sebab saya tahu dia orang Arab. Surah mana yang kamu baca? Kamu baca surah apa? Soalan saya. Lepas tu dia pun jawab, saya baca Al-Baqarah. Dia jawab, saya baca Al-Baqarah.
Lepas tu saya pun tanya balik, you recite Al-Baqarah? Yes ma'am. Yes madam, I read Al-Baqarah. Lepas tu saya tanya balik, bukan saya tanya balik, dia terus cerita, Alhamdulillah, saya membaca surah Al-Baqarah fully every day. Dia seorang yang macam, okay, dia pun duduk tegak. Yes madam, I read Al-Baqarah every day fully. Saya pun every day fully. Yes, fully for every day. Alhamdulillah, for a long time, untuk tempoh yang lama. Sometimes once, kadang-kadang sekaligus. Ya, sometimes dia cakap lah, sometimes dia kena berhenti sebab ada tugasan, ada kerja, lepas tu dia sambung balik. Tapi kebanyakannya once, maksudnya sekaligus habis. Tuan-puan sekalian, saya masa tu drastik, yelah goosebump, lepas tu drastik saya menitik air mata. Subhanallah, saya kata Masya Allah, amazing. Kamu seorang wanita yang luar biasa. Setiap hari kamu beramal dengan surah Al-Baqarah fully. Tuan-puan sekalian, surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Ayat surah Al-Baqarah ada berapa? Ayat surah Al-Baqarah ada berapa? Tuan-puan, surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Encik suami, Al-Baqarah ada berapa ayat? Ya ke 27? Sikit je salah tu. Okey. Ya. Hujung-hujung. Subhanallah. Muslimin muslimat, ada 49 muka surat, 2 juzuk setengah. Ya, 286. Sebab apa? Nombor dia tu cantik tau. Kalau encik tengok 286, dia macam itu yang kalau kita tengok nombor surah Al-Baqarah ni, nanti saya nak sebut tentang kelebihan fadilat surah Al-Baqarah. Ustaz, fadilat kelebihan surah Al-Baqarah berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan dalil. Kalau kita tengok tulisan bahasa Arabnya 286. Tulisannya macam ni tau. Nampak tak? Ayatnya, surah Al-Baqarah ayatnya 286. Dia macam 2 dengan 6 tu sebenarnya dia terbalik je. Dia terbalik je corak dia, tengah tu 8. Jadi kita boleh ingat, oh cantik lah nombor ni berakhir dengan 286 ni surah Al-Baqarah. Bayangkan ya, subhanallah. Saya kata, ya Allah, every day. Yes, every day. Lepas tu saya pun tanya, why? Sebab kalau kita dengar orang beramal surah Yasin setiap hari, tu pun kita rasa macam, ya Allah, hebatnya boleh istiqamah Yasin setiap hari. Kalau kita jumpa orang yang istiqamah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, ataupun mungkin istiqamah dengan surah-surah lazim ni lah. Tapi saya tak jumpa orang yang, mungkin sebab sebab saya belum jumpa dan saya kurang jumpa. Tapi ini first time saya jumpa seorang wanita yang beramal surah Al-Baqarah setiap hari. Masya Allah. Lepas tu saya tanya, why surah Al-Baqarah? Why? Dia kata, subhanallah, Al-Baqarah is such a beautiful surah. Everything what we need all in Baqarah. Apa saja yang kita perlukan semua ada dalam Al-Baqarah. Lepas tu dia jelaskan lagi, dalam surah Al-Baqarah ini ada pelbagai kisah, ada pelbagai peringatan daripada Allah, ada pelbagai janji-janji yang manis tentang syurga, tentang neraka. Semua ada dalam surah Al-Baqarah ini. Dan surah ini telah menguatkan jiwa saya. Surah ini menguatkan diri saya. Saya pun tanya nama dia, asal daripada mana? Egypt, daripada Mesir. Kemudian saya tanya umur dia berapa, sebab nampak dia okey, muda tapi dah matang. Umur dia 30. Dah kahwin belum? Belum kahwin. Lepas tu dia jawab, everything, apa sahaja yang Allah tetapkan, semua is the best. Dan saya tak rasa saya lambat, 30 tahun belum kahwin. Dan saya tak rasa ini dengan Allah. Sebab everything daripada Allah is the best. Subhanallah. Lepas tu dia bagi tahu, saya baru saja kehilangan ayah yang saya sangat sayang. Dalam beberapa hari yang lepas, few days, saya kematian ayah saya.
Tapi lebih kurang 2-3 hari saya dah kuat semula. Saya kuat semula. Yang menguatkan saya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim menguatkan saya. Yes, kehidupan kita ada banyak ujian, dia kata. Ada banyak ujian. Tak pernah lepas daripada ujian. Ujian keliling, surrounding, ujian tu ujian ni. But, dia kata, bila kamu baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kamu istiqamah, kamu akan dapati segala ujian itu sangat kecil, sangat ringan. Walaupun ujian itu berat, dia jadi ringan. Walaupun ujian itu besar, dia jadi kecil. Subhanallah. Beza dengan orang yang kurang baca Al-Quran, ujian kecil jadi besar. Ujian ringan jadi berat. Itu perbezaannya. Bermaksud yang membezakan kita saat kita berhadapan dengan ujian adalah hati kita. Bukan kemampuan zahir, bukan mental, bukan emosi, tapi hati kita ketika menerima ujian. Saya, subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, lepas tu saya kan sebut, Ya Allah, saya kata barakallah, kamu wanita yang luar biasa. Tahu dia balas apa? Dia kata, no madam, you are better than me. Dia cakap pada saya, awak lebih baik daripada saya. Kali pertama saya tengok awak, dia pula cakap pada saya dah suka tengok awak. Muka awak, pakaian awak, saya suka. Your smile, saya suka. Cara awak bercakap, you are better than me. Saya kata, no, you are better than me. Awak jauh lebih baik daripada saya. Lepas tu dia kata, look at your dress, madam. You are better than me. Masa tu saya rasa macam, ya Allah, malunya. Faham tak? Dia kata, awak pakai lebih lengkap daripada saya. Look at me. Dia pun macam tarik tudung ni. Saya pakai tak perfect macam awak. Maksudnya leher dia nampak kan. Yang lain tu tutup. Sebab ini pramugari Saudi Airlines. Lepas tu saya kata, yes, mungkin dari sudut zahir, tapi dari sudut hati, dari sudut amalan, awak jauh lebih baik daripada saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun share, dia kata, madam, sebenarnya tak susah nak baca Al-Baqarah setiap hari. Untuk baca setiap hari Al-Baqarah, mula-mula madam baca memang rasa susah, puan baca rasa susah. Tapi bila masuk yang kedua, masuk ketiga, dan jika boleh buat setiap hari, ketika itu puan akan rasa ia mudah dan ia tidak berat sedikit pun. Dan puan akan dapati urusan puan akan jauh lebih mudah. Setiap hari puan lalui kehidupan dengan diberikan pertolongan, kemudahan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, sangat mengisafkan. Dan dia kata, saya lagi bersungguh dan bersemangat untuk memperbanyakkan baca. Maksudnya sekurang-kurangnya satu hari dia akan habiskan Al-Baqarah, kemudian dia akan tambah dengan surah-surah yang lain. Tuan-puan sekalian, kita tahu Al-Baqarah surah yang paling panjang. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita akan bacakan fadilat-fadilat, kelebihan dan tututan yang disebut dalam hadis Nabi berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Okey. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Saya akan bacakan. Dalam tim researcher tak ada. Oh, kita dah bagi masa dah tu. Dah bagi masa sebenarnya. Ke tim tak ada ni. Tapi dah 8.30. Saya tengok dalam tim research R&D tak ada. Dalam grup hijrah pun tak ada. Wallahualam. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, saya tunggu ada tim bagi. Tim Ya, sebab benda ni spontan. Jadi saya minta tahu, tapi kita tunggu R&D. Patutnya R&D ni patut hadir sama dah ni pukul 8.30. Okey, maksudnya hadir secara online sebab kami buat di rumah kan. Kalau saya sebut apa yang saya ingat boleh, tapi saya nak baca matan hadis tu supaya kita akan lebih firm lah bila baca penjelasan tentang fadilat yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, apa yang berlaku di atas slide tersebut, saya pun tengok dia sambung baca. Akhirnya saya bagi tahu dia, saya sebut nama dia sebab kita dah berkenalan, dah ambil phone number semua kan. Lepas tu saya pun cakap pada dia, saya kata,
boleh tak selepas awak selesai baca Al-Baqarah, saya nak pinjam Al-Quran awak? Dia kata, yes, of course. Lepas tu, saya pun sambung giat tempat duduk, saya baca buku. Saya macam terlelap sekejap je, dah 10 minit. Saya tengok Al-Quran dia ada dekat tepi saya. Maksudnya atas meja kat depan, ada Al-Quran dia. Lepas tu saya pun start baca. Saya juga menghadapi cabaran ataupun ujian hawa nafsu. Bila baca Quran, mungkin dah 5-6 muka surat rasa ngantuk. 5-6 muka surat rasa ngantuk. Bayangkan ya. Saya pun menghadapi masalah yang sama. Bagaimana hubungan dengan Al-Quran sampai kita hilang rasa manis bila baca Quran ngantuk. Bila buka YouTube, boleh buka IG, boleh buka TikTok, boleh buka tu, boleh pula sejam tak ngantuk. Tapi bila baca Quran, setengah jam dah ngantuk. Macam tu kan? Subhanallah. 20 minit dah rasa ngantuk. Jadi, Masya Allah, disebabkan saya terinspirasi dengan wanita ni. Lepas tu saya duduk minta doa dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan kau pesongkan lagi hatiku setelah engkau berikan aku hidayah. Ketukan pada hati ni. Perasaan yang, ya Allah, wanita yang dilihat di luarnya biasa, tutup auratnya belum sempurna, kan? Subhanallah, pekerjaannya begini-begini. Pekerjaannya membuatkan dia tidak boleh tutup aurat dengan sempurna, masih nampak leher dan sebagainya. Tetapi, ya Allah, engkau tunjukkan kepadaku kehebatan akhlak, sifat dan amalannya, yang aku sendiri tidak mampu istiqamah untuk setiap hari baca surah Al-Baqarah sekaligus. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Lepas tu saya pun mulalah gunakan Al-Quran. Dalam Al-Quran dia yang paling kecil tu, yang kecil, yang tak ada terjemahan, yang kecil sangat. Jadi tulisannya kecil. Lepas tu atas flight pula semua dah tutup lampu, jadi kita hanya dapat guna lampu yang ada dekat dengan kita. So lagilah rasa macam ngantuk dengan keadaan malam tu saya dapat tidur 2 jam saja. Sebab biasa kita bertolak pagi, lepas subuh dah gerak, jadi malam tu bersiap-siap ini 2 jam je dapat tidur. So ingatkan pagi besok naik flight pukul 10, kita nak cover tidur lah. Tiba-tiba Allah jumpakan dengan wanita ni dalam keadaan ngantuk, penat, 2 jam je tidur malam tadi. Lepas tu dalam keadaan flight pun moodnya adalah dah gelap. Lepas tu minta dengan Allah, ya Allah, bantulah. Masa tu nekat. Sebab apa? Nak cuba baca surah Al-Baqarah. Kalau bulan Ramadan ya, kita mungkin boleh baca jumlah yang banyak dengan ada suasana bulan Ramadan. Saya kata, ya Allah, insya-Allah nak baca sekaligus non-stop. Subhanallah, saya pun start baca dengan perasaan, kalau wanita tu boleh, aku pasti boleh. Boleh nak baca sekaligus ni, walaupun dalam keadaan kurang rehat, ngantuk apa semua ni. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Lepas tu baca. Bayangkan ya, sampai 10 helai, 10 muka surat, 20 muka surat, 30 muka surat, 40 muka surat. Berapa muka surat surah Al-Baqarah? 49 muka surat. 49 muka surat surah Al-Baqarah. Ke 59 lah? 49. Saya rasa 49. Sekejap. Okay. 49 muka surat. Al-Baqarah 49 2 juzuk setengah. Muka surat, ya, 49 muka surat. Surah Al-Baqarah ada 49 muka surat. Masya Allah, 4 muka surat pun dah banyak bunyinya lah. Kalau baca Quran sekaligus 4 muka surat pun dah banyak. Ini 49, hampir 50 muka surat. Allahu Akbar. Memang ada waktu dah 30 minit macam tu kan, rasa macam ngantuk sikit. Lepas tu kembalikan semula sampailah selesai dalam satu bacaan. Ini bukan saya nak berbangga dengan amalan saya buat. Saya bermula dengan saya sangat jauh daripada wanita ini, mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Saya nak bagi tahu, masa tu saya fikir bagaimana wanita ni kata dia selalu baca sekaligus terus tanpa henti. Subhanallah, dia kata lebih kurang dalam 2 jam siap, 1 jam setengah siap. Dan dia kata itu bukan lama dibandingkan dengan kehidupan kita 24 jam. Dibandingkan dengan, saya kata, berapa lama awak ambil masa untuk baca sekaligus? 1 jam setengah, 1 jam 40, kadang 2 jam, tengok keadaan. Subhanallah, Allahu Akbar, tu apa sekian. Lepas tu dia datang, bila dah nak landing, dia datang, dia kata, boleh saya ambil Al-Quran saya? Saya kata, ya, silakan. Lepas tu dia tanya, macam mana? Awak berjaya tak baca? Alhamdulillah, saya berjaya baca 1 kali, 1 masa. Saya berhenti sekejap saja untuk solat.
Lepas tu saya sambung balik bacaan. Selesai. Lepas tu dia kata, see, you can do it. You can do better than me. Lepas tu dia, yelah saya bukan kenalkan diri saya siapa-siapa ke. Lagilah malu kalau saya nak kata saya ustazah ngajar agama apa dan sebagainya kan. Lagi segan, lagi malu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimi muslimat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Dan saya ada buat rakaman. Tapi dia memang, rakam tu tak nampak muka, sebelah je. Dalam keadaan nampak Al-Quran dia saja. Saya kata boleh tak saya nak rakam. Tapi apa yang saya rakam tu tak sama apa yang saya buatkan. Maksudnya yang kami buatkan lebih panjang lah. Lepas tu dia kata yes, sekiranya rakaman ini boleh memberi kebaikan kepada ramai orang, silakan. Jadi dia minta jangan tunjukkan wajah dia. Saya pun terima. Saya memang terima. Lepas tu bila saya minta FB media sosial, dia kata yes, media sosial dia nama sekian-sekian dan awak akan nampak saya daripada belakang, bukan daripada depan. Dia kata saya tak nak siapa-siapa tahu siapa saya untuk amalan ini, dan kalau kamu nak sebarkan silakan, tapi jangan dedahkan siapa saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan di mata Allah sekalian, saya nak buat kesimpulan perkongsian pada hari ini. Apabila kita ada satu perasaan bersalah, ingin berubah, rasa bersalah dengan Al-Quran lama tak baca, rasa bersalah dengan apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan yang kita tidak buat, ataupun rasa bersalah dengan perbuatan lalai kita, untuk mengekalkan perasaan bersalah itu adalah iman, suara iman yang berada di dalam hati kita, yang selalu suara ini dinafikan untuk bersuara, yang mana suara hati, suara iman ini selalu dihenyak dengan hawa nafsu, yang mana kita sendiri akan membenarkan perbuatan lalai kita. Tak apalah, bukan selalu, sekali-sekala je. Tak apalah, healing. Tak apalah, reward self reward. Kan, lalu kita pun ikut hawa nafsu kita, beli lagi. Tak apalah, self reward. Dengan macam-macam yang kita suarakan pada fikiran kita. Kita ikut suara fikiran kita. Tapi suara hati, suara rohani kita, nurani kita bersuara tu dia jadi slow sangat. Tapi ada ketikanya Allah berikan suara hati kita ini kuat sikit sampai ada rasa bersalah. So bila kita ada rasa bersalah ni, contoh bila kita keluar kan, kita rasa bersalah pada anak, bersalah pada suami, rasa bersalah pada mak ayah, rasa bersalah pada adik-beradik, rasa bersalah tentang kerja kita, rasa apalah bersalah sebab kita tahu kita tak boleh tipu hati kita. Bila ada rasa-rasa je bersalah ni, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita dituntut terus baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau pesongkan lagi hati kami setelah engkau memberikan petunjuk, berikan hidayah, berikan rasa-rasa ini. Sesungguhnya ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah bagi kami dari sisimu rahmatmu. Rahmat ini pertolongan Allah, petunjuk Allah yang berterusan, perlindungan Allah, rezeki, kasih sayangnya, pengampunannya. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kematian kita boleh berlaku bila-bila masa. Masya Allah. Tidak akan lambat walaupun satu saat, tidak akan cepat walaupun satu saat. Semua kejadian yang berlaku yang menyebabkan kematian asbab sahaja. Jika tidak mati begini, akan mati begini. Tetap akan mati bila sampai masa. Bila sampai masa. Sebagaimana yang encik suami saya sebutkan tadi, surah Al-As. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-As yang selalu kita baca setelah habis kuliah ke, program ke, kan, kita kata tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal-As, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Wal-As, wa tu wawul qasam, waw sumpah. Dan apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka Allah ingin kita beri perhatian, dan perkara itu adalah perkara yang sangat penting yang Allah nak sampaikan bila Allah mulakan suatu surah dengan sumpah. Contoh, wasyamsi waduha, demi matahari dan demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila dia telah gelap gelita. Subhanallah, tidak banyak surah ataupun ayat dimulakan dengan sumpah.
Jadi, kalau kita fikir logik, Allah maha benar. Sadaqallahul azim. Maha benar kata-kata Allah yang maha azim. Kita tahu kalamullah adalah mukjizat dan kata-kata Allah. Kita kalau dengar orang yang kita percaya cakap, orang tu tak perlu sumpah pun, kita dah percaya dah. Kan, kalau kita dengar orang ni memang seorang yang amanah, orang soleh, orang baik, dan bila dia cakap, kita tak perlu ragui pun kata-kata dia. Tapi bila dia bersumpah, demi Allah, saya ingin menyampaikan kepada kamu suatu benda yang penting. So, kita beri perhatian. Ui, biar betul siap bersumpah ni. Tapi apabila Allah sendiri, yang sebenarnya tidak perlu pun untuk sampai tekan-tekan ni, tetapi bila Allah sendiri bersumpah dengan sesuatu ciptaannya, maka Allah ingin kita berikan perhatian, dan Allah ingin menyampaikan satu benda yang sangat penting. Sebab itu bila Allah mulakan wal asr, demi masa juga makhluk Allah. Allah boleh hentikan masa, Allah boleh lajukan masa, Allah boleh beri keberkatan kepada masa, Allah boleh tarik masa yang berkat menggantikan masa yang tidak berkat. Tak cukup-cukup masa. Apabila Allah berfirman wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Subhanallah. Allah, lepas Allah bersumpah wal asr, demi masa, inna, Allah guna lagi perkataan, satu pernyataan yang menekan. Inna, sesungguhnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya, hampir sebahagian besar ataupun sesungguhnya manusia itu rugi. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya, nak beri gambaran, manusia itu kebanyakannya dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan, manusia ini dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, apabila dimulakan dengan semua dulu, kemudian baru ada kecuali, bermaksud hanya sedikit sangat, minoriti, sikit sangat yang tidak rugi. Dia bermula dengan Allah sebut, sesungguhnya manusia dalam rugi, semua manusia dalam kerugian. Illa, kecuali. Dalam majoriti keseluruhan manusia, ada minoriti. Siapakah golongan minoriti yang disebut dalam surah Al-Asr? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Pertama, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasau bis sabr, dan yang sentiasa mengingatkan tentang kesabaran, wa tawasau bil haq, dan sentiasa mengingatkan tentang kebenaran. Dia bukan summa, dia wa. Maksudnya, firman Allah surah Al-Asr ni, dia mesti memenuhi 4 ciri ini. Sebab ayat ini dan. Maksudnya, dia bukan yang pertama je beriman. Tak. Dia memenuhi 4 ciri. Inilah golongan yang tidak rugi. Allah kata semua dalam kerugian. Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi di barzah, rugi di akhirat. Tetapi, illa, kecuali. Golongan minoriti yang tidak dalam kerugian, illal ladzina amanu, iaitu mereka yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, buat kebaikan. Amal soleh ni tuan-puan sekalian, kita masak amal soleh, ibadah tu of course lah, kita jelas amal soleh. Kita buat kerja-kerja rumah, itu amal soleh. Kita menggembirakan hati orang, kita senyum, itu amal soleh. Kita cakap yang baik-baik, itu amal soleh. Wa amilus solihat wa tawasau bis sabr wa tawasau bil haq. 4. Masya Allah. Mengingatkan kepada kesabaran dan mengingatkan kepada kebenaran. Tuan-puan sekalian, apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Kan, menyampaikan kepada masyarakat ummah tentang kebenaran. Yang sedang pahit nak disebutkan sekarang dan ditentang oleh, saya tengok yang menjawab, yang menentang pun di kalangan ilmuwan, agamawan, orang yang cerdik pandai. Apabila ada seruan kata tak payahlah pergi konsert tu adalah program yang bercampur dengan maksiat, jelas-jelas dah memang untuk hiburan yang berlebihan. Bukan kata hiburan tak boleh, boleh.
Tak perlulah sampai keluarkan duit pergi pula sana, pergi support sekian-sekian, automatik kita akan support. Of course dia akan dapat bahagian keuntungan begitu besar, dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan di pertengahan ni pun ramai, sejauh mana sekian-sekian. Tuan puan sekalian, kita tak boleh kata boleh jadi nanti daripada duit tu dia akan menyumbang. Kaedah fiqh kita, kaedah syariah kita adalah tujuan ataupun niat tidak menghalalkan cara. Kalau tujuan baik, jalan pun kena baik, cara juga baik. Tujuan baik untuk funding, untuk itu, untuk bantu ni, untuk ni, tapi cara tidak baik, maka Islam tidak menerima. Itu adalah amal soleh. Amal soleh, niat, tujuan baik dan cara juga baik, baru dikira amal soleh. Wa amilu soleh wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul lah kan? Saya tertukarlah pula. Subhanallah. Yang mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran. Subhanallah. Allahu akbar. Sabar ini ada 3. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dengan segala ketetapan daripada Allah. Jadi jangan ingat sabar ni bila dalam ujian sabarlah. Tidak. Dalam mentaati perintah Allah memang perlu sabar. Sebab apa yang Allah suruh ni, apa yang kita rasa berat nak buat. Contoh solat. Kalau solat dalam keadaan biasa okey. Dalam keadaan penat, dalam keadaan sakit, perlu sabar. Dalam keadaan kelang kabut, sedang sibuk. Terima kasih yang bagi gift yang begitu cantik. Terima kasih yang bagi star, yang bagi emoji, yang bagi komen, yang bagi semuanya. Semua itu menyumbang kepada kebaikan. Kita sedang buat amal soleh. Bagi emoji amal soleh sebab kita bagi sokongan kepada majlis ilmu. Bagi star, bagi gift tu amal soleh. Masya Allah. Kita bagi kepada siapa? Kita bagi kepada majlis yang mana? Masya Allah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Tadi saya kata kita nak bacakan tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Betul kan? Kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, subhanallah. Daripada hadis yang pertama. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Man qara'a 10 ayat min suratil Baqarah fi laylatin lam yadkhul zalikal baita syaitanu tilkal layla hatta yusbih. Arba'a min awwaliha wa ayatul kursi wa ayataini ba'daha wa salasa khawatimuha. Barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan, dan pada malam tersebut sehingga pagi, iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi dan 2 ayat selepasnya, dan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Kalau yang ini kita ada amalkan dalam maksurat. Dalam maksurat ada. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Subhanallah. Hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Baqarah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi SAW bersabda, janganlah menjadikan rumah kamu seperti kubur. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kubur ni macam mana? Gersang, sunyi, sepi. Gersang lah, lebih kepada gersang. Sesungguhnya syaitan itu lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok lagi. Okey. Hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Baqarah adalah membacanya sepenuhnya. Hadis riwayat Muslim tadi. Membaca sepenuh, fully surah Al-Baqarah. 2 juzuk setengah, 49 muka surat. Masya Allah. Membaca fully surah Al-Baqarah. Kami ada adik ipar saya. Adik ipar saya, dia seorang ustaz di sebuah sekolah. Waktu yang sama, bila dia berkemampuan dan ada orang yang meminta betul-betul, sebab dia bukan fokus buat tu, tapi dia belajar ilmu ruqyah, dia belajar ilmu syifa,
Dia belajar ilmu-ilmu untuk membantu orang menghadapi gangguan dan sakit-sakit ni kan. Lepas tu kaedah dia berubat, kami rasa macam ya Allah, dahsyatnya cara dia berubat. Bila kes-kes yang berat, contoh santau ke, kes-kes yang berat, dia akan baca surah Al-Baqarah penuh. Masya Allah. Yang cerita adik saya, dia kata, adik saya panggil saya Kak Mak, Asma, Mak, jadi Kak Mak. Mak tu masuk air. Saya suka je walaupun bunyi cekasar sikit. Kak Mak, Kak Mak. Kan Mak. Kalau lembut Kak As. Kan lembut Asma, Kak As. Jadi adik saya panggil saya Kak Mak, Kak Mak, Kak Mak. Letihlah kalau ikut suami dia nama Ustaz Syukri. Letihlah kalau ikut Syukri pergi berubat. Lama. Saya kata lama sangat Kenapa? Oh, kalau dia berubat orang, Kak Mak, dia baca surah Al-Baqarah habis penuh. Habis? Bukan pilih ayat-ayat tertentu. Sebab kita tahu daripada surah Al-Baqarah, dan Al-Baqarah tak ada ayatul kursi. Lepas tu ada hadis Nabi tentang kelebihan ayat-ayat tertentu dalam surah Al-Baqarah. Saya kata baca penuh. Ya Kak Mak, baca penuh. Dia akan baca pada awal sampai habis non-stop. Berapa lama? Lebih kurang 2 jam. Baca surah Al-Baqarah saja. Lepas tu saya pun tanya sendiri, oh Syukri, biar betul baca, bila pergi berubat orang bacanya. Dia kata, Kak Mak, pengalaman dia sendiri yang berubat, dia kata, memang bila baca ayat-ayat tertentu, memang ada kekuatan dan mujarab dia. Tapi bila kes berat, contoh ada kes ni, memang dah berapa tahun tak boleh bangun. Dah berapa tahun sakit teruk, tak boleh, ini macam teruk, apa hospital tak boleh cakap apa. Tapi bila dia berapa kali dibaca fully surah Al-Baqarah, daripada tak sedar, maksudnya hilang diri, ingat, tak boleh bangun, Alhamdulillah boleh sembuh, kembali seperti asal, boleh berjalan, boleh sihat balik, kuat balik. Sebab itu adik saya ni kata, dia kata, masalah orang kita ni, bila saya kata ahli keluarga baca surah Al-Baqarah full, masing-masing akan jawab, ui beratnya, boleh tak pasang kaset, pasang YouTube je. Dia kata, pasanglah, tapi takkan sama. Takkan sama kalau buka YouTube tapi orang sakit tu. Takkan sama. Dia kata, kalau yang terbaik, dia kata bukan dia je, bukan saya je, bukan Amba je, bukan Syukri je baca Kak Mak. Tapi kalau ada ahli keluarga yang boleh baca di sebelah ahli keluarga sakit, anak baca, mak ayah sakit, ataupun suami baca tahu isteri sakit, gangguan ke apa, ke sihir ke apa, baca surah Al-Baqarah fully daripada awal sampai akhir. Dia kata insya-Allah sembuh. Baca dengan mengharap pertolongan Allah. Baca dengan elok-elok, bukan baca laju tunggal langgang apa semua, bacalah. Memang penat, berhentilah minum air sekejap, sambung lagi. Bukan berhenti terus, tutup, tak, dia kata baca sekaligus. Insya-Allah Allah berikan kesembuhan. Pengalaman dia berubat, dia kata paling power, maksudnya insya-Allah dengan surah Al-Baqarah, sebab ia memang berkaitan dengan hadis Nabi yang mana Nabi sebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari menjauhinya. Dan kita tahu jin di kalangan syaitan dan iblis lah yang menjayakan perbuatan zalim dan kejam ahli sihir ataupun mantra-mantra. Kan mantra untuk santau ke, sihir ke, pukau ke apa ni, tuan-puan sekalian, mereka dijayakan oleh jin. Memang manusialah yang memuja, yang ni, tetapi dijayakan oleh jin lah. Pemujaan itu terhadap jin. Jin ni ada jin soleh, beriman, bertakwa. Ada jin kafir yang jin kafir ini ada kalangan syaitan dan iblis. Ya, ada yang kongsi, dia kata, Ustazah, saya pun bila pergi berubat, ada yang Ustaz berubat suruh baca surah Al-Baqarah full, tapi saya malas. Ya tuan-puan sekalian, cabaran sangat. Tapi kalau suruh baca 3 kul, kita okey lagi kan. Suruh baca ayat kursi 10 kali, okey lagi. Tapi kalau perawat tu kata baca surah Al-Baqarah full, oh itu kita akan rasa macam tak logik lah. Apa nak suruh baca surah Al-Baqarah full, 2 juzuk setengah untuk baca sekaligus. Allah Akbar. Tetapi sangat amazing. Dan kenapa kita sebut surah Al-Baqarah? Siapa yang baru masuk, tolong dengar balik. Ada lebih kurang dalam 5,000 yang hadir. 5,000 sekarang ni yang hadir. Sila dengar balik daripada awal. Why saya fokus surah Al-Baqarah? Ada berkaitan dengan cerita seorang pramugari yang saya jumpa dalam penerbangan 2 hari yang lepas. Dalam perjalanan pulang,
naik Saudi Airlines, pramugari itu amalannya adalah baca surah Al-Baqarah setiap hari. Dah berapa lama, dah berapa tahun, setiap hari baca surah Al-Baqarah, setiap hari. Sahabat-sahabat, baca Al-Baqarah full dan ditambah surah-surah yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya dah cerita dah kepribadian wanita ni macam mana, kekuatan dia, kematangan dia, ketenangan dia, kekuatan dia. Subhanallah, barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah. Penutup, bila kita sebut istiqamah, kan orang kita suka mulalah yang sikit-sikit, lama-lama duduk sikit tahap tu tak naik-naik. Kan subhanallah. Kita kalau dengar orang beramal dengan Yasin pun kita rasa macam dah berat sangat. Kita nak beramal ada 3 hari baca, lepas tu dah selang-selang tak berapa baca. Beramal dengan setiap hari, Yasin dituntut untuk baca setiap hari. Lepas tu surah Al-Waqiah dituntut setiap hari juga. Al-Mulk, surah As-Sajadah, ini surah yang dituntut untuk baca setiap hari. Ada dalil-dalilnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi cuba kita try Al-Baqarah fully setiap hari. Bunyi macam berat, macam tak logik, tapi tak mustahil. Saya dah jumpa orangnya yang setiap hari fully akan baca surah Al-Baqarah. Dan wanita ini pandangan zahir kita biasa je, tutup aurat pun belum sempurna sebab dia pramugari. Memang pakaian okey, cuma tudurlah nampak leher. Kita tak boleh terbayang yang dia seorang yang beramal dengan Al-Baqarah fully. Subhanallah. Waktu yang sama, dia memang bila borak dengan saya, dia pegang, dia tutup. Dia kata, I know, we need to cover this one. Bila ambil gambar pun dia tutup. Dia tarik kain tu, dia tutup. Dia cakap begitulah, ini sebab tugas, tapi bila saya di luar tugas, saya akan pakai elok-elok. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita doakan moga satu hari dia ada kekuatan untuk dan kelapangan rezeki untuk dapat pekerjaan yang baik, yang mana dia boleh tutup aurat dengan baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, saya fikir dari satu sudut yang lain. Betul lah kita mula dengan sikit-sikit, yang penting istiqamah. Tapi satu sudut yang lain saya fikir, ya kalaulah kita mampu istiqamah surah Al-Baqarah setiap hari, maka untuk baca Al-Mulk setiap malam itu ringan. Dia jadi ringan. Bila kita buat benda yang susah, benda yang besar, jadi yang ringkas, yang pendek, yang kecil lagi mudah untuk kita beramal. Mungkin sebab itulah kita masih belum mampu beramal dengan sikit-sikit, sebab kita tak push diri kita untuk buat yang lebih hebat. Apa sekalian, sebenarnya Al-Quran ini, kalau kita baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk satu hari pun, kalau kita nak kategorikan, kita di kalangan ahli Quran masih tidak layak. Sebab ada orang boleh khatam Al-Quran setiap hari. Ada orang boleh, ini bukan orang lama-lama, saya jumpa orang zaman sekarang khatam Quran 3 kali sehari. 3 hari sekali. Ya, saya jumpa 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas kot Ustaz. Saya pergi satu tempat ni, seorang wanita ni 3 hari sekali khatam. 1 hari 10 juzuk dibaca. Konsisten dah beberapa tahun. Dahsyat. Barakallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada pagi besok. InsyaAllah kuliah kita setiap pagi akan berlangsung dengan jayanya. Setelah berapa lama terhenti dengan banyak komitmen luar negara. Jadi insyaAllah pada kali ini kita akan, sehinggalah kalau ada komitmen luar negara lagi, dia akan tersekat-sekat, terhenti sikit lah. Jadi terima kasih banyak. Mohon dapat manfaat. Mohon maaf di atas salah dan silap, kekurangan dalam penyampaian. Barakallahu fikum. Moga Allah memberkati kalian semua, wa alaina, dan juga ke atas kami. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Okay, subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah.